Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama sekali, Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi dalam dalam sistem maya kita katakan, ataupun dengan menggunakan sistem online, pengajian online, kuliah online kita bersama dengan saya itu di kita kata melalui surau Bandar Puteri lah. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita nak sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah, kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dan kita nak syarahkan matan-matan yang disebut oleh Imam At-Tahawi, melihat kepada syarah-syarah yang ada kita dalam berkaitan dengan syarah pada kitab Aqidah Imam At-Tahawi ataupun Aqidah At-Tahawiyah. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita nak sambung. Kalau muka surat kitab yang diterjemah ni, muka suratnya adalah 332. Ini cetakan cetakan Jakim. Ini cetakan Jakim ni Aqidah At-Tahawiyah. Maaf kalau dekat telefon tu terbaliklah. Dan kita gunakan juga terjemahan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kita ada terjemahan Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dan insya-Allah kita akan bacakan topik kita pada malam ni. Disebut, kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun li amwat, manfa'atun lil amwat, wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdil hajat. Apa maknanya? Kata Imam At-Tahawi, yang bermaksud dalam masalah doa orang yang hidup dan sedekah mereka adalah sampai kepada si mati. Sesungguhnya Allah Ta'ala melayan segala permohonan ataupun mustajabkan segala permohonan dan menunaikan. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata muallif rahimallahu ta'ala, wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Sebelum kita nak masuk topik kita berkaitan dengan tajuk ini, Alhamdulillah, kita sekarang berada pada bulan Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal, sekejap je masa akan berlalu ni, tak lama kita akan habis Rabiul Awal, masuk Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan balik dah. Masa berlalu begitu pantas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah membalaghna Ramadan. Pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal ini, rata-rata kita semua satu dunia, kebanyakan tempat memperkatakan berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, isu yang sekarang sedang hangat di peringkat antarabangsa ialah penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beberapa pihak. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang marah, kita memang bencikan, kita memang marah kerana Allah mengatakan atas perbuatan-perbuatan orang bukan Islam yang menghina menghina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah lindungi kita sebagai umat Islam dan membantu umat Islam yang masih lagi yang dalam keadaan lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak terus masuk pada topik kita, wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun li amwat. Ahli sunnah wal jamaah. Pertama sekali, ahli sunnah wal jamaah dia kata, ittafaqa ahli sunnah annal amwat yantafi'una min sa'il ahya'i. Sepakat ulama. Ini kita kena faham baik-baik. Ulama kata apa? Sepakat. Maknanya semua ulama ahli sunnah setuju belaka. Ittafaqa, ijma' lah.
ittafaqa ahli sunnah anna al-amwat yantafi'u min sa'il ahya'i bi amrain. Sesungguhnya telah sepakat ahli sunnah wal jamaah bahawa orang-orang yang mati itu dapat mengambil manfaat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Manfaat daripada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup daripada dalam bentuk dua perkara. Ini dua perkara memang sepakat. Apa dia? Yang pertama, ma tasabbaba ilaihi al-mayyit fi hayati. Yang pertama, perkara yang dilakukan oleh si mati pada hidupnya, yang berlanjutan, berlarutan. Apa dia? Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis dia, idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila matinya anak Adam, terputus segala amalannya kecuali tiga perkara. So tiga perkara ini akan berterusan walaupun orangnya dah mati. Apa dia? Pertama, dia kata al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang beri manfaat ini tidak akan berlaku kecuali kalau orang menggunakan ilmu itu untuk disebarkan. Maknanya sama ada disebarkan kepada anak isteri, sama ada disebarkan kepada orang lain, sama ada dalam bentuk pengajaran ataupun penulisan, maka di situ kalau ada kebaikannya, kalau ada kita kata ganjarannya, maka ganjarannya tadi selagi mana orang menggunakan ilmu yang diajar, selagi mana orang menggunakan buku yang ditulis, selagi mana orang baca, maka orang yang menulis, orang yang mengajar, dia akan dapat pahala walaupun telah meninggal dunia. Ini hebatnya ilmu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu. Al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang beri manfaat kepada dia. Bayangkan kalau kita kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ni, Imam At-Tahawi, dia meninggal dunia pada tahun 321 Hijrah. Sekarang dah 1400, tuan-tuan. 42. 1440 tahun lebih, katakan. Maknanya dah 1000 tahun, tuan-tuan. Imam At-Tahawi rahimahullah sampai sekarang, wallahu alam, sampai kiamat nanti, katakan, kalau andai kata buku ini diteruskan dibaca, ditelaah oleh orang Islam, maka sepanjang itulah Syekh ataupun Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala beroleh pahala. Ini hebatnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang beri manfaat. Tapi itu kalau ilmu yang beri manfaat. Tapi kalau ilmu mencuri, ilmu mandram ke, ilmu syirik ke, ilmu khurafat ke, itu pun jangan lupa. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru wa wizru man 'amila biha. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat tunjukkan jalan yang buruk, jalan yang tak betul, namati Allah, lalu diikut, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutnya sekali. Selampailah ilmu itu, kita kata di stop, tak ada orang dah. Ini macam kita kata sistem piramid yang tak ada henti lah, kata tak. Baik, kalau baik yang kita sampaikan, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kata wa'iyazbillah, kita kata kalau baik yang kita dapat, baik yang kita sampaikan, maka kita dapat hasanat, kebajikan tu tak putus-putus. Tapi buruk yang kita dapat, kalau buruk yang kita amalkan, buruk yang kita lakukan, selagi mana ianya disampaikan, maka kita tetap akan menanggung dosanya, tuan-tuan. Saya ambil contoh lah, kita katakan benda lain, ilmu. Selain daripada ilmu, maklumat lah kita kata. Hari ni zaman zaman IT, zaman kita kata IR 4.0, orang kata dah. Kalau kat universiti kita orang, kami biasa dengan IR 4.0, Industry Revolution 4.0, katakan. Dengan big datanya, dengan semuanya, digitalnya, tuan-tuan. Masyarakat hari ini lebih sinonim dengan kita kata dengan WhatsApp-nya, dengan laman sosialnya, kita kata Telegramnya, dah macam-macam lagi. TikTok-nya sekarang ni tengah popular, dengan macam-macam lah, katakan. Tapi bayangkan, kita kata kalau perkara itu baik, orang tengok, orang terima, orang baca, orang ikut, kalau benda tu perkara yang baik, maka mudah-mudahan kita yang buat, kita dapat pahala. Tapi kalau benda tu buruk, maksiat dan sebagainya, bila orang ikut kita, orang sebarkan pula perkara tersebut, maka
Wal iyaz billah, takut kita yang menanggung dosanya sampai bila-bila, wallahu a'lam. Wal iyaz billah, katakan. Wal iyaz billah, kata. Hari ni kalau kita tengok dalam WhatsApp, orang duk sebarkan fitnah, katakan benda yang tak pasti tapi disebarkan. Benda yang tak tahu ujung pangkal, bila dah diviralkan dia terus sebar. Kadang-kadang kita semualah sama aja, katakan. Ustaz tak ustaz, katakan. Kalau tersalah tegur, katakan. Benda ni tak betul dan sebagainya. Bukan kira ustaz sebar, oh dia ustaz sebar, takkan ustaz sebar benda yang tak betul. Tak, kalau tak betul sila bagi tahu. Fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Beri peringatan. Mudah-mudahan dia beri peringatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, satu gambar kan, ada orang duk sebarkan gambar. Kita hantar ke grup. Satu grup ada 300 orang, tuan-tuan. Kalau gambar berkaitan dengan doa, gambar berkaitan dengan amalan zikir, gambar berkaitan dengan amal hukum hakam, kita sebarkan. Kita buat, kita sebarkan. Maka dapat tak pahala? InsyaAllah. Alallah, kita katakan. Pahala Allah yang beri. Tapi kita niat nak sampaikan maklumat tadi. Maka 300 orang, satu grup 200 orang ke 300 orang. Kalau ada 10 grup, tuan-tuan 3,000 orang. Setiap 3,000 orang tadi tu sampaikan pula kepada grup masing-masing. Subhanallah, ganjaran yang senang-senang kita boleh peroleh, iaitu ganjaran viral. Jika benda yang kita viralkan itu, rahmati Allah, adalah benda yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu wizru wa wizru man amila biha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita dah mati, apa yang kita viralkan tadi masih lagi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca, dilihat, disebarkan, kita tetap akan dapat pahala. Itu yang dipanggil al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang beri manfaat. Ilmu tak semestinya kita mengajar. Ilmu sekarang dengan cara kita menyampaikan peringatan, kita sebarkan, kita buat macam-macam bentuk, tuan-tuan. Macam-macam bentuk. Hari ni orang sebarkan dalam internet, dalam WhatsApp, katakan satu hari satu hadis. Satu hari satu hadis, tuan-tuan. Subhanallah. Saya tengok hari ini, kita katakan semua grup ada orang sebarkan. Satu hari satu hadis. Tak tahulah dekat, kita kata kat Malaysia ni berapa ramai dah orang duk sebarkan. Mesti ada seorang yang buat, ataupun satu grup yang buat. Bayangkan pahala yang dia peroleh, tuan-tuan. Bayangkan pahala yang dia dapat. Subhanallah, katakan. Mudah nak dapat pahala sebenarnya. Tapi kita jadi persusahkan, katakan. Kita lebih suka dengan maksiat, kita lebih suka dengan buat perkara-perkara yang fitnah. Wal iyaz billah min dzalik. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata yang kedua, Nabi sebut dalam hadis tadi al-ilmu yuntaf. Yang kedua, Nabi sebut apa? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir ni macam wakaf lah. Wakaf sama ada wakaf yang kita boleh pindah, tak boleh pindah, kita terpulang. Bentuk wakaf ni banyak. Hari ni orang wakaf Al-Quran, orang wakaf rumah, orang wakaf untuk bina masjid, orang wakaf untuk buat macam-macam. Mana wakaf kalau benda tu baik, katakan untuk manfaat orang ramai, maka dia dapat pahala. Dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu. Selagi mana dia guna pakai. Sebab tu dalam mewakafkan satu-satu perkara ni, tuan-tuan mati Allah, satu benda kita nak wakafkan, kadang-kadang kena bijak juga. Bijak macam mana, Ustaz? Bijaknya ialah kita wakafkan sesuatu benda. Sebab itu dalam syarak digalakkan mewakafkan satu perkara yang bersifat kekal. Sifat kekal. Macam tu, binaan. Tanah, katakan. Orang nak beli tanah, katakan. Tanah untuk apa? Tanah untuk bina sekolah, tanah untuk bina masjid, tanah dibina untuk buat hospital dan sebagainya, kita katakan. Maka pakat-pakat ramai-ramai beli, ataupun tanah wakaf. Sebab apa, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Pahalanya berterusan. Walaupun kita dah meninggal dunia sekalipun, selagi mana tanah itu diguna pakai, selagi mana bangunan itu diguna pakai, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan boleh beroleh pahala yang berterusan, tuan-tuan. Yang berterusan, katakan.
Bukan kita kata kita mati stop, tak ada. Sampai kiamat kita kata pahala kita boleh dapat. Subhanallah kata dah. Walaupun kita dah meninggal dulu, kita akan dapat. Yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lahu. Anak yang salih yang mendoakan kita. Anak yang salih yang mendoakan kita. Hak ni yang ketiga, yang mana amalan kita sendirilah. Tiga ni amalan kita sendiri. Amalan kita sendiri yang kita buat masa hidup kita, bila kita mati esok, tiga-tiga ni akan berterusan pahalanya. Anak yang ketiga ni anak yang salih yang mendoakan. Allah marzuqna auladan salihah. Mohon pada Allah, ya Allah, berilah aku anak-anak yang salih dan salihah. Jadikanlah anak-anak aku anak-anak yang salih dan salihah. Bila anak yang salih ni, apa yang pertama yang dia akan lakukan, tuan-tuan? Pertama sekali, anak-anak yang salih ni dia beribadat. Dia puasa, dia zakat, dia baca Quran, dia. Tuan-tuan bayangkan, dia katakan anak tadi, anak yang salih tadi, nama Allah mendoakan kita. Yad'u lahu. Pasti anak yang salih dia akan doakan kita. Kalau anak-anak yang talih, mana kan dia akan mana dia nak doakan kita? Dia tak ingat kat kita anak-anak yang talih. Beza dia ta dengan sadnya. Salih dengan talih. Ta alif lam ha dengan sad alif lam ha. Kita nak anak yang salih, bukan anak yang talih, katakan. Ada anak yang talih, waliyazbillah, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak yang salih, yang ini yang kita dambakan. Yang ini yang kita nak. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Mereka ini yang mereka akan doakan kita. Mereka yang akan mendoakan kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada. Ini yang mereka yang akan mengeluarkan doa-doa ini. Allahumma ghfir lahuma, ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku. Allahumma ghfirli liwalidayya, ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan rahmatilah kedua. Kama rabbayani saghira, seperti mana dia telah menterbiah aku, mendidik aku daripada sejak kecil. Jadi tuan-tuan, anak yang salih yang mendoakan kita, inilah kita kata amalan kita yang kita buat masa hidup, maka amalan ini akan dapat kita hasilnya sampai walaupun kita dah meninggal dunia besok. Duk masuk dalam hisab kita aja. Duk masuk dalam buku amalan kita aja, tuan-tuan. Tak nakkah kita? Tak nak ke kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita dah mati tapi pahala kita ataupun pahala kita terus menderum masuk dekat dalam buku amalan kita. Sedar-sedar besok dekat akhirat kita kata ke akhirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata anak kita memakaikan taj pada kepala kita. Yang mana taj tadi maksudnya mahkota, tuan-tuan. Tidakkah mahu kita anak-anak kita tadi, rahmati Allah, dekat akhirat besok Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertanya kepada Allah Subhanahu, ya Allah, katakan daripada mana datang amalan-amalan pahala-pahala ini? Maka dijawab kepada kita, rahmati Allah, anak-anak kita yang mendoakan kita, tuan-tuan. Seperti mana yang sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, tiga ni yang perlu kita tumpukan masa kita hidup. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan mati Allah. Pertama sekali apa dia? Pertama, ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang beri manfaat. Ada sikit, sebar sikit. Tak mestinya kena banyak. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, kita dapat sesuatu, benda tu betul dan sebagainya, kita sebarkan, pun insya-Allah dapat pahala juga. Kita pun dapat pahala, orang yang buat pertama tu pun dapat pahala. Kalau kita la yudraku kullu la yudraku julluhu, kita tak dapat nak menyampaikan ilmu, kita dapatkan sebarkan ilmu dengan cara viralkan, dengan cara sebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui laman-laman sosial hari ini. Alhamdulillah, kita dapat nasihat, kita dapat menasihat orang dengan cara yang betul, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu dah dianggap sebagai satu perkara yang besar rahmat Allah Subhanahu. Sedekah jariah, dan yang ketiganya anak yang saleh yang mendoakan kita. Baik, jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sepakat ulama sebut. Yang keduanya, kita kata
Yang pertama tadi hayat hidupnya, 3 perkara tadi. Yang keduanya doaul muslimina wa istighfaruhum lahu. Doa orang Islam, kita kata keampunan yang dipohonkan oleh orang-orang yang masih untuk Mekah untuk mereka, haji untuk mereka, maka tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata hak ni kita kata bolehlah dikatakan hampir sepakat ulama sebut. Doa muslimin dengan istighfar, dengan sedekah, hampir sepakat ulama. Dan cuma haji ni ada khilaf lah di sisi ulama. Dia kata wal hajj ala nizai fi ma yasil min thawabil hajj. Maknanya adalah sikit khilaf berkaitan dengan haji. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diriwayatkan daripada Muhammad ibn Hasan rahimahullahu taala, ulama Hanafi, dia kata annahu innama yasilu ila al-mayyit thawabun nafaqah wal hajj lil hajj. Ada itu pandangan lah, katakan yang kata tak sampai pun pahala haji itu kepada si mati. Yang sampai ialah nafkah yang diberikan ataupun duit yang upah yang diberikan tu je. Dapat pahala upah tu, katakan pahala upah tu je, pahala duit yang diinfakkan untuk mengerjakan haji tu je, katakan. Tapi pahala haji pada orang yang buat haji, tu kata Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala dalam mazhab Hanafi. Tapi kebanyakan ulama dia kata maknanya sampai pahala jika kita buatkan haji ataupun umrah untuk si mati. Jadi yang kedua ni dalam mati Allah disebut doaul muslimin. Itu dalam doa kita biasa pun kita sebut dalam mati Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak kita doakan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum ni ialah kita kata doa keampunan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan gitu kan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunkanlah dosa orang Islam, lelaki dan perempuan. Mukminin wal mukminat, orang yang mukmin lelaki, yang mukmin perempuan. Mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Al ahya' minhum wal amwat. Hama ada yang dah hidup, masih hidup, yang mati, kita doakan. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan, berikan, kita kata doakan mereka. Kita bila nak salat tu kan, kita nak salatkan pada si mati tu, dan doa antara doa yang dibaca dalam salat jenazah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghsilhu bima'is salji wal barad. Allahumma naqqihi min khatayahi kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilhu bima'is salji wal barad. Kita doa, minta Allah ampunkan dosa dia, mohonkan keampunan. Doakan mereka bagi masuk syurga bersama-sama bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita doakan. Dan doa tu sampai tak sampai untuk mereka? Sampai. Sampai tuan-tuan. Sampai kan. Dan bila kita ni doa ni, maka kita doakan untuk orang-orang Islam, dalam masa yang sama malaikat pun doakan untuk kita juga. Malaikat pun doakan untuk kita juga. Walaka mithlu dhalik, kata malaikat yang mengaminkan doa kita, walaka mithlu dhalik, bagi kamu juga sama macam kamu mintakan doakan untuk orang lain. Sebab itu kita juga digalakkan mendoakan untuk orang meninggal dunia yang masih hidup ke tuan-tuan. Kita doakan mereka, kerana walaupun kita juga minta untuk diri kita, tapi bila mintakan untuk orang lain, malaikat akan doakan untuk kita pula. Jadi wallahu alam, ya katakan doa istighfaruhum lahu, maknanya permohonan keampunan, mohon keampunan untuk mereka. Sedekah. Dan sedekah ini mati Allah Subhanahu wa taala, sedekah untuk daripada anak buat ibu bapa mereka. Sedekah anak kepada ibu bapa.
Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sedekah, ya katakan. Lepas ni kita akan bacalah, ya katakan. Allah Ta'ala begitu juga dengan haji. Haji pun sama juga. Haji tadi saya dah sebut. Dan seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wakhtulifa fi ibadati al-badaniyah. Dan dipersisihkan faham oleh para ulama persisih faham pada ibadat-ibadat yang berbentuk badaniyah. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan badaniyah. Katakan. Apa contohnya ibadat badaniyah, Ustaz? Contoh ibadat badaniyah ialah kita kata contohnya puasa, ada salat, bacaan Quran, zikir, sampai tak kepada si mati. Kadang-kadang kita baca Al-Quran kan, kita baca Quran, surah Yasin kita sedekahkan pada si mati, surah Al-Fatihah kita sedekahkan pada si mati. Adakah sampai Ustaz buat si mati? Di sinilah berlakunya persisihan faham di antara ulama. Persisihan faham di antara ulama. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, fa dhahaba Abu Hanifah wa Imam Ahmad wa jumhurus salaf ila wusuliha. Maka seluruh jumhur ataupun pandangan jumhur ulama, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, jumhur ulama salaf, bahawa amalan-amalan ibadah badaniyah ini sampai kepada si mati. Sampai kepada si mati, katakan. Lil amwat lah. Wal masyhur min mazhab Syafi'i wa Malik adam wusulha. Masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita lah, mazhab Syafi'i tuan-tuan. Dah kita kena faham. Masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan Imam Malik, tidak sampai pahala kepada si mati amalan-amalan badaniyah ni. Tapi benda ni khilaf lah, ya katakan. Hari ni kita kata kita tak ambil pandangan masyhur dalam mazhab Syafi'i, kita ambil pandangan yang tidak masyhur lah, ya katakan. Yang tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i, tapi sebagian ulama menterjihkan itu pandangan yang kata sampai. Pandangan yang sampai. Ada dalam mazhab Syafi'i berpandangan tidak sampai, ya katakan. Wallahu a'lam. Seterusnya Allah Subhanahu, ada juga pandangan yang terlalu ghulu sangat. Pandangan ghulu sangat ni, dia kata doa pun tak sampai. Semua tak sampai. Berhujahkan, berdalilkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia kata berhujahkan wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan dekat dunia. Apa yang diusahakan. Kalau dia tak ada buat apa-apa, habis kata kan. Tak. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, seperti mana mereka hujahkan juga dalam surah Yasin, katakan mereka tidak akan diberi ganjaran kecuali apa yang mereka telah lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu ayat-ayat yang diguna pakai mengatakan langsung tidak dapat mengambil manfaat daripada amalan orang lain. Dia hanya akan dapat daripada amalan diri sendiri sahaja. Kalau daripada orang lain tak boleh, tak dapat. Hatta doa sekalipun. Hatta doa sekalipun tak dapat, katakan. Ini pandangan yang ulu sikitlah. Pandangan yang kita kata tidak betul, kita katakan. Pandangan yang tidak tepat. Tidak tepat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalil, dari segi dalil mati Allah, intifa'ul mayyit bighairi ma, kalau kita kata bagaimana si mati tadi dapat mengambil manfaat daripada orang yang hidup berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabdakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, "Idza faragha min dafnil mayyit waqafa." Bila selesai kebumikan mayat, Nabi akan berhenti sekejap ataupun berdiri sekejap dekat berhampiran dengan kubur tadi. Katakan faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata dekat orang yang hadir, kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan untuk saudara kamu ni. Was'alu lahu tathbit, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dia, kita kata, ketetapan dalam menjawab
soalan-soalan daripada malaikat nanti dalam kubur ni, kerana dia akan ditanya sebentar lagi. Fa innahu la'ana yus'al. Sekarang dia akan ditanya. Dah. Malaikat akan bertanya, menanyakan perkara-perkara yang seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, dan kita yang hidup ni kita doa istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan untuk mereka ni yang berdepan dengan yang sedang dah ditanam ni, katakan. Itu menunjukkan bahawa doa kita sampai. Wa kadzalika du'a lahum inda ziyarati quburihim, dan hadis yang sabit kita doa masuk ke kubur. Kita masuk ke kubur, apa yang kita baca? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, katakan. Salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ke atas kamu. Wahai ahli perkampungan orang-orang yang beriman dengan orang Islam, kuburlah. Dan kami juga akan datang satu hari, insya-Allah pun bersama-sama dengan kamu semua. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk korang semua keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ustaz, dia dua ni dengar tak Ustaz doa ni? Salam. Tuan-tuan, mereka dengar. Mereka dengar. Tetapi tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak mampu melakukan apa-apa, dan mereka dengar, dan mereka bahkan sabit juga dalam riwayat mereka menjawab salam-salam kita, cuma kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, tuan-tuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rasa tak pijak bumi dah kita. Belara itu sampai tak pijak bumi dah. Mereka jawab. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi suruh kita doakan assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimat wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun, dalam lafaz yang lain. Wallahu a'lam. Begitu juga dalam hadis yang lain berkaitan dengan sedekah. Sabit dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Saya mengangkat yang akhir. Ya Rasulullah, boleh tak kalau aku kalau aku sedekah, pahala ni sampai tak kepada mak bapak aku ataupun kepada mak aku? Qala na'am, kata dia sampai. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, sampai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita katakan ini beberapa dalil yang kita sebutkan. Nanti ada dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis yang lain, dalam hadis Sahih Bukhari, katakan anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. So Sa'ad bin Ubadah ibunya telah meninggal dunia, wa huwa ghaib anha, dan dia tak sempat untuk menziarah. Lalu dia jumpa dengan Nabi, lalu dia kata, ya Rasulullah, mak aku telah meninggal dunia dan aku tak sempat nak berziarah. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu biha? Boleh tak aku sedekah, dan adakah sedekah yang aku buat ni beri manfaat kepada dia? Qala na'am, kata Nabi SAW, ya, ibu kamu akan dapat manfaat daripadanya. Qala fa inni ushiruka ala khaiti mikhraf sadaqatan anha. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, dia pun meletakkan sesuatu untuk disedekahkan. Dia akan untuk ibunya, maknya. Begitu juga dalam bab puasa. Bab puasa dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan ke atasnya ada puasa yang wajib, maka boleh ahli warisnya berpuasa bagi pihaknya, puasakan ganti. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kata kita dah ambil sebahagian daripada topik ini.
Jadi tuan-tuan yang mati Allah, azan pun dah berkumandang, anda kita berhenti di sini tuan-tuan. Banyak benda sebenarnya kita nak bincangkan berkaitan dengan manfaat untuk orang-orang yang dah mati ni. Lebih lagi sekarang ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam orang nak melakukannya, macam-macam perkara orang lakukan. Bagaimana kita kata masalah kita minta dengan ahli kubur pula. Sekarang ni orang banyak buat perkara-perkara yang wallahu a'lam, kadang-kadang kita risau boleh sampai tahap syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Sedangkan mereka ni ahli kubur ni lah yang berkehendak kepada kita yang masih hidup, bukan yang kita ni berkehendak kepada orang yang telah mati. Ada. Sebab itu Nabi suruh kita doakan untuk orang yang dah mati. Nabi tak suruh pun kita pergi minta dengan orang yang mati itu mendoakan kita yang masih lagi hidup. Tidak. Ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kita akan sambung lagi banyak nak bincangkan bacaan ayat Al-Quran tadi. Adakah tertumpu kepada ayat-ayat tertentu tuan-tuan? Kita ni orang Melayu dah sinonim dengan bacaan surah Yasin malam Jumaat dan kita niatkan sedekah pada si mati. Adakah mestinya surah Yasin tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu a'lam. Nanti kita akan kupas pada siri-siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.